Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jangan banyak omong kosong. Wahai manusia, tidak cukup dengan ungkapan mereka kata begini dan aku kata begitu. Semua ini tiada akan menghasilkan apapun. Engkau kata ini adalah haram, tetapi engkau masih melakukannya. Dan ini adalah halal, namun engkau masih tidak melakukannya dan tidak memakainya. Ini adalah kata-kata orang yang gila pada orang gila. Nabi SAW bersabda, celaka bagi orang jahil sekali dan celaka bagi orang alim 7 kali. Celaka bagi si jahil itu sekali, kenapa? Dia tiada mengetahui. Dan celaka bagi si alim ini 7 kali, kerana dia telah mengetahui. Namun dia tiada beramal dengan ilmunya. Berkat ilmu itu terangkat daripadanya, sedang hujah ke atas dirinya tetap berlaku. Lantaran itu hendaklah engkau belajar, kemudian amalkan ilmumu itu. Lalu pisahkan dirimu daripada manusia dengan berkhalwat untuk engkau menghabiskan masamu dengan mencintai Allah Azza wa Jalla. Bila telah benar pengasingan dirimu dan kecintaanmu kepada Allah Azza wa Jalla, tentulah Dia, yakni Allah, akan mendekatkanmu dan memberikanmu tempat di sisinya, serta difanakkanmu sehingga engkau tiada mengingati yang lain. Engkau tiada mengingati yang lain lagi selain Allah Ta'ala. Lalu, jika Dia kehendaki, dikenalkanmu dan didedahkanmu kepada manusia sekalian. Kemudian dikembalikanmu untuk memenuhi bahagian-bahagian yang sudah ditentukan. Itu satu perkara yang mengubah takdir ilmunya yang lalu mengenaimu. Maka ia datang seperti angin ribut menembusi dinding-dinding khalwatmu itu, sehingga menjadikanmu hancur luluh. Dan barulah Dia mendedahkanmu kepada manusia. Maka engkau pun berada dengan mereka, dengan Dia bukan dengan dirimu. Engkau memenuhi semua bahagian-bahagianmu tanpa merasa bosan pada dirimu, tabiatmu dan hawa nafsumu. Dia mengembalikanmu kepada bahagian-bahagianmu itu supaya tiada membatalkan ketetapan ilmunya pada dirimu. Engkau memenuhi semua bahagian-bahagian itu, sedang hatimu menjurus kepada Tuhan Azza wa Jalla. Dengarlah dan beramallah, wahai si bodoh jahil dengan Allah Azza wa Jalla serta para walinya. Wahai orang yang menikam Allah Azza wa Jalla dan para walinya, yang benar itu ialah Allah Azza wa Jalla, dan yang batil itu ialah kamu, wahai manusia. Yang benar itu di hati, di batin dan di maknawi. Sedang yang batil pula di jiwa, di hawa nafsu dan tabiat, dan adat, dunia serta segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Hatimu itu tidak akan terselamat, kecuali bila dia berhubung dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang bersifat qadim, azali, sentiasa ada. Jangan berani mengganggu, hai munafik. Engkau tidak tahu semua ini. Ingatlah bahawa engkau ini hanyalah seorang hamba yang makananmu, lauk paukmu, kemanisan hidupmu, pakaianmu, tungganganmu daripada Allah. Hati yang benar berhijrah dari manusia kepada pencipta. Dia melihat pada pengembaraannya itu semua benda akan memberi salam kepadanya ketika dia berlalu. Muslimin dan muslimat, salam penonton yang dirahmati Allah sekalian.
Syekh Abdul Qadir menegur sekumpulan sebahagian orang yang berilmu dan sibuk dengan ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu. Sama ada di kalangan para alim ulama'nya ataupun di kalangan orang-orang bawahannya, yakni manusia awamnya. Kerana keutamaan ilmu itu ialah untuk diamalkan. Bukannya untuk disimpan, jauh sekali untuk dibanggakan. Bukannya untuk bersaing, jauh sekali untuk berdebat dan memperbodohkan orang. Kerana hakikat ilmu itu mendekatkan kita selangkah kepada Allah. Sehingga semakin kita menambahkan ilmu, makin takut kita pada Allah. Benar kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya senya yang benar-benar takut kerana Allah di kalangan hamba-Nya ialah para alim ulama. Maka dinisbahkan takut itu al-khasyah kepada ulama. Ulama ialah kata plural daripada perkataan alim. Alim yakni orang yang berilmu. Maka bila seorang itu dinisbahkan ilmu, bertambah takut pada Allah. Maka pasti ilmu yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat. Kerana itu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tak bermanfaat. Dan pasti manfaat ilmu yang paling utama ialah beramal dengan ilmu. Manfaat paling utama. Umpama kita sebut manfaat duit itu ialah kita boleh belanja. Kita boleh bayar, kita boleh beli benda tu, benda ni. Maka manfaat pertama ilmu ialah beramal. Dan manfaat ilmu yang kedua ialah menyampaikan pada orang lain. Mendorong orang lain pula beramal. Dan manfaat ilmu yang berikutnya ialah pasti menambahkan keyakinan. Sebab bila dah dia beramal, dia dapat bukti dia. Umpama orang jual obat. Kenapa dia yakin confident sangat obat ni bagus? Sebab dia sudah mencubanya. Atau sudah dicuba pada orang lain. Dah ada testimoni. Maka ini manfaat ilmu. Bukan sekadar dia mengamalkannya. Dia menjadikan orang lain beramal. Yang dia menyampaikan. Dan dia sudah melihat kesan ilmu pada diri dia. Maka menambahkan keyakinan pada ilmu. Dan berkat ilmunya, maka dia akan kuat dalam ujian. Artinya kalau datang ujian macam mana pun, dia kuat. Datang ujian rezeki. Ilmunya kata, rezeki itu tetap ada. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tersimpan rezekimu dan apa yang Allah janjikan kepada kamu. Maka walaupun diceritakan ekonomi begitu, begini, diceritakan manusia itu menyekat dan melakukan itu dan ini, dia tetap yakin rezekinya ada. Dan tiada yang boleh mengatasi apa yang ditetapkan oleh Allah. Ini keyakinan ilmunya. Sebab itu para ulama, ketika mana cerita tentang bagaimana sesuatu, ini disebut keyakinan ilmu. Ada seorang wanita tua datang jumpa seorang raja. Dia mengadu keadaan dirinya. Tidak ada yang menolong menguruskannya. Dan dia ingin meminta satu permintaan. Lalu raja ini dengan lembut berkata, silakan wahai ibu, memandangkan simpati pada perempuan yang tua ni, miskin, yang dia cuma ada satu permintaan dia nak. Lalu kata raja, apa permintaanmu? Akan ku kabulkan. Kata si ibu ini, yutlaqu ibni wa huwa fi sijnika. Boleh tak bebaskan anak saya dalam penjara kamu? Lalu kata raja, siapa nama anak? Maka disebut nama anak. Bila disebut nama anak, raja ni makin marah. Kau ini penentang raja. Maka dia cukup marah. Dia kata, kalau ini anakmu, yuslab. Dia mesti dibunuh. Yuslab. Asal simpati pada wanita ini. Akhirnya bertukar benci bila tahu siapa nama anak pada wanita ini. Kata raja ini, yuslab. Bunuh. Agar perempuan itu pasrah. Tapi dia yakin. Kalau itu ketentuan Allah. Maka dia menunggu. Maka raja dengan segera keluarkan perintah di raja. Keluar satu perintah di raja. Dan ditulis. Diberikan pada menterinya. Dan menterinya beri kepada
pengawal penjara, ketua penjara. Tiba-tiba diiringi lelaki ini dibawa depan istana. Raja pertama marah. Dia suruh bunuh tapi dah bawa depan. Maka dia berkata, alam akul lakum annahu yuslabu. Kan aku dah order, dah beritahu. Mesti disalib. Lalu pengawal istana menggigit takut. Menteri juga menggigit takut. Lalu kata menteri, tuanku, kita ikut perintah tuanku. Lalu kata raja, bukankah perintahku supaya dibunuh? Yang kau bawa depan ni kenapa pula? Maka ditunjuk surat yang ditulis oleh penulisnya, yang dikhatam oleh raja. Yuslab itu bertukar menjadi perkataan yutlab. Yutlab dibebaskan. Yuslab, salib, bunuh. Yutlab, dibebaskan. Lalu raja ni tercengang. Macam mana dia jadi berubah macam ini? Itu kadang-kadang kita sebut satu perkataan, kita maksudkan lain, kalimah tu jadi lain. Kita nak beritahu tak jadi. Tak tu tertinggal. Jadi. Jadi. Orang pun proses. Dia kena raja tikuk surat tadi. Daripada perkataan yuslab menjadi yutlaq. Dibebaskan. Dia silap. Raja tu silap bercakap sendiri. Dan penulis pun tulis bagaimana raja. Sebab penulis ni amanah. Rupanya raja tu dia nak sebut yuslab jadi yutlaq. Dibebaskan. Akhirnya orang ni pun dibebaskan. Lihat bagaimana kita namakan sebagai keyakinan. Dan bagaimana sesuatu tidak boleh mengubah apa yang Allah tentukan. Inilah dia kehebatan orang ada ilmu. Dia yakin. Bila kita katakan bahawa rezeki kita memang banyak ni. Rezeki kita Allah tentukan. Orang nak berhenti kita kerja ke, orang fitnah kita tentang itu dan ini, rezeki kita tetap ada. Sama ada rezeki itu bersifat jawatan, bersifat duit, rezeki itu bersifat pengaruh, rezeki itu bersifat apa sahaja. Kalau itu memang rezeki kita, tak ada orang boleh sekat. Ada orang cuba sekat pengaruh kita sebagai contoh. Dibuat begitu, begini. Tapi kalau itu rezeki kita, dia tetap bergerak berjalan. Inilah dia fungsi ilmu. Menambahkan keyakinan, teguh ketika mana diuji. Tetapi tiba-tiba ada orang yang bila bercerita tentang ilmu, dia tak beramal. Allah Ta'ala mencela satu kelompok manusia yang ada ilmu, tapi tidak mau beramal. Dalam surah Saf, Allah sebut, pada ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan andallah, an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Besarlah kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang kamu tak buat. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Bila Allah menyatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh manusia buat baik? Kamu sendiri tak nak buat. Tidakkah kamu ada akal? Dilaknat ulama-ulama Yahudi dan juga ulama-ulama Kristian. Mereka ada ilmu, tapi mereka tidak mencegah kemungkaran, bahkan mereka melakukannya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika bi annahum asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu ya'malun. Kata Allah, dilaknat sekumpulan orang di kalangan Bani Israel dalam mengikut di atas lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang ini tercatat dalam Zabur dan tercatat dalam Injil. Siapa kaum? Asaw wa kanu ya'tadun. Kelompok yang derhaka pada Allah dan dia pula yang melampau-lampau. Siapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka ini golongan yang tak cegah kemungkaran, tapi mereka buat pula kemungkaran. Labi sama kanu ya'malun. Celakanya apa yang mereka lakukan. Ayat ini turun kisahnya bila ulama-ulama Bani Israel mereka tengok kemungkaran. Hari pertama mereka cegah, jangan buat, tak baik, Allah laknat. Bila larangan mereka tidak dipedulikan, hari kedua mereka duduk sekali. Duduklah. Cakap pun dah berbuih mulut, orang tak dengar. Maka duduk sekali. Hari ketiga mereka buat sekali.
Mereka buat pula. Maka golongan inilah yang dilaknat dan dicelakakan oleh Allah SWT. Sebab tu Syekh Abdul Qadir menyebut, celakalah mereka yang ada ilmu tapi tidak beramal. Ilmu itu bukan kamu kata begitu, begini, ini halal, ini haram. Sedangkan kamu tak buat pun. Sebab tu disebut dalam hadis, tengahnya menisbahkan kepada kata-kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, wailun lil jahil marrah, wailun lil alim sab'u marrat. Celaka bagi orang jahil sekali. Celaka bagi orang yang alim 7 kali. Sebab apa? Sebab kamu tahu. Disebut dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Az-zabaniyatu asra'u ila fusaqatil qurra minhum ila abadatil awthan. Pada hari kiamat kelak, malaikat penjaga neraka Zabaniyah akan segera menerpa kepada orang-orang alim yang fasik. Dia ada ilmu tapi fasik. Dia tak beramal. Diterpa sebelum dicekup penyembah-penyembah berhala. Lalu mereka berkata, kenapa kami dulu yang disembah dalam neraka? Tu penyembah berhala lah dulu. Lalu kata malaikat Zabaniyah, laisa man ya'lam kaman lam ya'lam. Tak sama orang tahu dengan orang tak tahu. Mu ni tahu. Lepas tu dia campak. Kerana itu kata Imam Ibn Ruslan dalam manzumatihi, dalam susunan syairnya beliau berkata, fa'alimun bi'ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli umbadil wathan. Dan orang alim yang tak beramal dengan ilmunya akan diazab sebelum penyembah berhala. Diazab terlebih dahulu, ya. Sebab itu disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada seorang lelaki dicampak dalam neraka. Kemudian keluar isi perutnya. Kemudian dia terpaksa keliling si perut dia, keliling. Sebagaimana kadang mengelilingi tiang yang mana dia kena angkut air. Pusing. Dia pusing, dia tawaf macam orang tawaf Kaabah. Maka orang ahli neraka ramai-ramai berkumpul. Lalu mereka berkata, bukankah kamu dahulu di dunia laisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Dulu kan kamu yang suruh kami buat baik, cegah kami buat munkar. Kamu orang alim kami. Kamu tok guru kami. Lalu kata orang alim ini, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Sebab dulu memang aku suruh kamu buat baik tapi aku tak buat. Memang aku larang kamu buat jahat tapi aku buat. Maknanya tuan-tuan sekalian, apa guna ilmu kita? Banyak, catatan kita pun banyak, masa kita pun banyak, tapi apa yang kita dapat tadi tidak kita beramal dengan ilmu tersebut. Beramal dengan ilmu ni ada dua. Satu ilmu wajib, satu ilmu sunat. Bila mana kita tinggalkan ilmu wajib, ya, bab sembahyang, puasa ni benda-benda wajib, maka kita berdosa. Walau kita tahu. Yang kedua ilmu sunat. Kita tahu kelebihan qiyamul lail, kelebihan sedekah, kelebihan ibadat itu kita tahu. Tapi kita tinggalkan. Maka ini dipanggil muqassid, cuai. Orang cuai. Awak tahu kelebihan ni. Tapi awak tak buat. Awak ni cuai. Walhal awak berkemampuan untuk buat. Kita tahu kelebihan sedekah. Duit kita pun banyak, tak buat. Kita panggil muqassid. Bukan berdosa. Tapi cuai lah. Dengan kata bahasa mudah. Rugilah. Ya, awak tahu awak tak buat. Awak tahu kelebihan untuk beri makan fakir miskin, anak yatim, itu kelebihan. Tapi awak tak buat, rugi. Awak tahu kelebihan baca Quran, awak tak buat. Awak tahu kelebihan berzikir itu, zikir ini, awak tak buat. Sembahyang sunat tu, sembahyang sunat ni, kelebihannya begitu, kelebihan begini, awak tak buat. Tapi tahu. Maka ini namanya muqassirun. Yang tidak beramal dengan ilmu wajib dipanggil asimun. Asimun yakni berdosa. Muqassirun maknanya cuai, lalai, leka. Kita tuan-tuan tak nak jadi dua-dua, tak nak. Imam pada ilmu yang wajib yang kita tahu ataupun ilmu sunat yang kita tahu, yang kita pelajari. Saya nak buat semualah. Saya tahu kelebihan baca Quran sebelum subuh, saya nak baca Quran.
Witir sebelum tidur, saya nak berwitir. Saya tahu kelebihan zikir maksurah ini, zikir maksurah itu, saya nak amalkan lepas solat, atau sebelum tidur, atau ketika berkenderaan, atau ketika makan, ketika minum. Ya, kalau kita tak baca bismillah ketika makan, tidaklah berdosa, tapi muqassir. Kankah kita tahu kelebihannya, sunat. Maka ini, perkara-perkara ini, kalau kita boleh jaga diri kita daripada meninggalkan perkara sunat, maka yang wajib lebih terpelihara. Sebab yang sunat itu kata ulama' pagar kepada ibadat wajib. Tentang rumah kita ada pagar, selesa tak? Sedangkan kita tahu beruk ada, monyet ada, babi ada, binatang tu ada, binatang ni ada. Kita duduk pula dalam hutan. Tapi kalau kita duduk dalam hutan, rumah kita berpagar, kita takut tak? Kita rasa lebih aman. Mana ada binatang itu dan ini, kita ada pagar. Pagar kita pula pagar elektrik. Pagar kita pula tinggi. Pagar kita pula ni ada kerawat besi atas, macam penjara kajang pagar kita. Kita tak takut. Tak akan ada orang berani panjat. Tak akan ada binatang yang boleh melangkah. Kita terselamat dalamnya. Itulah perumpamaan ibadat sunat yang memagari ibadat wajib. Sebab itu orang yang buat benda sunat, insya-Allah dia tak akan tinggal benda wajib. Yang rajin buat rawatib solat, dia akan terpelihara solat fardunya. Orang yang menjaga puasa sunatnya, terjaga puasa fardunya. Orang yang menjaga qiyamul lailnya, terjaga solat subuhnya. Semua benda tuan-tuan kalau perhati, setiap kali kita buat benda wajib, benda sunat keliling kat kita. Sebut satu benda wajib. Katakan kita sebut solat zuhur. Sebelum zuhur ada qabliyahnya. Lepasnya ada ba'diyahnya. Maka dia keliling. Maka ataupun ada zikir sebelumnya. Selepasnya. Maka sebab itulah jangan melekehkan benda-benda sunat. Bukan sunat itu indikator Allah sayang. Seorang bila buat benda wajib, lepas tanggungjawabnya. Tapi seorang bila buat benda sunat, mendapat kasih sayangnya. Kalau tuan-tuan buat benda wajib, terlepas tanggungjawab kita. Kita dah buat benda wajib. Tapi kalau kita buat benda sunat, dapat kasih sayangnya. Sebab disebut dalam hadis kursi, bila hamba-Ku mula mendekatkan dirinya dengan perkara sunat, maka Aku mencintainya. Kata kita sebut kalau kita bos, pekerja kita setakat dia kerja yang menjadi rutin dia atau yang menjadi kewajiban dia, panskap pukul 8, balik pukul 5. Dia buat begitu, kita kata dah okey lah ni. Dia bagus dah ni. Tapi tiba-tiba kita jumpa pekerja dia buat lebih. Dia datang 7.30. Dia balik pukul 8 malam. Pasti kita sayang lebih. Sebab dia buat kerja tak berkira. Masa kerja pun tak kira. Walau bukan bidang dia pun dia buat. Bos dia kata, awak pergi beli air. Dia tahu dia ni arkitek. Tak masuk dalam kerja arkitek beli air ke bos. Tak ada. Tapi dia pergi beli air. Dia boleh naik pangkat tu. Tapi kalau arkitek ni cuma kerja dia, maaf bos, saya belajar tinggi-tinggi, tak ada belajar beli air. Semua kerja saya begini. Arkitek, saya lukis plan gini-gini. Jadi bos jangan beri kerja tak ada kaitan dengan kerja arkitek. Ya, bos dia kata, okey lah, tak apa, betul. Betul awak cakap. Maka saya cuba bayar gaji macam awak dapat. Tapi kalau arkitek ni, dia boleh beli air pula. Kemudian dia kata, bos, saya pun boleh urut kaki, bos. Bagus arkitek ni boleh urut kaki. Urut kaki. Bos, saya pun boleh masaj bos ni, belakang. Saya pun boleh cat rumah bos kalau bos ada masalah rumah, saya boleh cat. Boleh cat rumah pula. Maka kita mesti lebih dia. Sebab dia ada package yang lebih daripada yang wajib tadi. Sama kita tuan-tuan bila kita buat ibadat sunat. Kita mendapat kasih sayang Allah. Sebab itu nak tahu Allah Ta'ala sayang kita, sejauh mana kesungguhan kita buat benda sunat. Rajin kita buat benda sunat. Maka dekatlah kita dengan Allah. Sebab itu perbanyakkan benda sunat. Boleh bangun awal sebelum subuh untuk buat tahajud, untuk buat witir. Boleh bangun awal untuk baca Quran dulu. Boleh kita keluar lewat sikit daripada masjid, surau, biar kita dapat zikir, baca Quran terlebih dahulu. Maka semua ini menjadikan cinta Allah Ta'ala kepada kita akan meningkat. Maka ini asas ilmu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila mana benar kamu dengan ilmu kamu dan dengan amal kamu. Jangan jadi macam orang ada ilmu tapi tak beramal, maka celaka kamu. Bila benar dengan ilmu kamu, dengan amal kamu, maka ketika itulah Allah jadikan kamu dia bercendung untuk berpisah daripada manusia seketika. Dia benar sebab ilmu
Bila kita nak beramal dengan ilmu, automatik kita kena berpisah daripada manusia. Maka kamu berpisah seketika. Kamu berkhalwat dengan Allah SWT. Maka bila benar pengasingan kamu dengan Allah, waktu itu datanglah kecintaan Allah Ta'ala pada kamu. Maka Allah letak kamu pada kedudukan. Angkat kamu pada darjat yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah jadikan kamu tidak ingat yang lain melainkan Allah Ta'ala. Ya, kamu akan kembali kepada manusia. Tapi kali ini bila mana kamu kembali dengan manusia, bukan dengan dirimu tapi dengan Allah. Maksudnya bukan dengan kepentingan syahwat kita, bukan kepentingan kedudukan kita, kerana mencari redha Allah. Kalau kita tidak berkhalwat dengan Allah, yang tidak menjendiri dengan Allah sampai kita dapat kasih sayangnya, maka pasti kalaupun kita bawa agama ni untuk diri kita, biar saya glamour, biar saya popular, biar saya kaya, untuk semua kedudukan dunia, biar saya dikata alim. Yang ini disebut dalam satu hadis tentang 3 golongan yang melakukan amalan riya. 1 ialah orang alim. Yang kedua ialah orang mati syahid. Yang ketiga ialah orang yang pemurah. Allah Ta'ala panggil di hadapannya pada hari kiamat kelak. Allah menyebut nikmat-nikmatnya. Kemudian Allah tanya apa yang dilakukan dalam keadaan Allah mengetahuinya. Si alim berkata, aku mengajar pagi petang. Lalu kata Allah, kamu melakukannya bukan kerana aku. Kamu melakukan supaya dikatakan kamu alim. Kamu paling bagus. Pergilah kamu ke neraka. Maka datang pula yang kedua, yang berperang pada jalan Allah. Dengan darahnya. Maka Allah Ta'ala sebut nikmatnya, maka dia mengaku nikmat. Allah Ta'ala tanya apa yang dilakukan, dia berkata, ya Allah, aku berperang pada jalanmu. Lalu kata Allah, tapi bukan untukku. Tapi supaya kamu mendapat gelaran si pemberani. Dan kamu telah mendapat gelaran pemberani. Maka pergilah kamu ke neraka. Diheret ke neraka. Datang yang ketiga seorang yang pemurah. Lalu dia berkata, ya Allah, tidak ada jalan-jalan kebaikan, melainkan aku derma. Derma merata. Lalu kata Allah, kamu bukan melakukannya kerana aku. Supaya dikatakan kamu pemurah. Dan kamu telah mendapat gelaran itu. Maka pergilah kamu ke neraka. Kan itu tuan-tuan sekalian. Bila kita ada ilmu, kita nak beramal. Dan bila kita beramal, kita perlu berkhalwat. Untuk apa? Untuk menyucikan keikhlasan kita. Kalau bersendirian itu lebih kita sukai daripada bersama manusia, berarti kita sudah memperoleh keikhlasan. Kalau kita masih lagi suka dengan manusia berbanding bersendirian, kita belum mencapai keikhlasan. Sebab keikhlasan itu menjadikan seorang tu boleh duduk seorang dia. Tak boleh tak kita duduk seorang dalam bilik, tempat tertentu sambil baca Quran, sambil baca kitab, sambil berzikir. Boleh tak duduk seorang-seorang dan tempoh panjang. Kalau boleh, maka itu tanda keikhlasan tu ada. Tak boleh. Saya kalau duduk seorang-seorang boleh demam tak? Demam. Semua dia nak buat bersama orang. Wa imma dia ni lemah dalam keazaman untuk beribadat. Wa imma dia ada masalah keikhlasan. Sama ada dia memang lemah dia keazaman. Ada orang tuan-tuan, keazaman untuk beribadat itu lemah. Dia tak boleh duduk seorang-seorang buat ibadat. Lemah keazaman dia. Ada orang walau dia seorang dia buat sama. Keazaman dia kuat. Dia tak peduli orang ni, orang tak buat ikut suka dia. Dia buat. Itu orang yang zu azmin. Ada orang yang dia lemah bila buat ibadat bersendirian. Wa imma dia berpenyakit keazaman yang lemah. Dia panggil dha'ful azmi. Atau dia ada masalah tentang keikhlasan. Kita bukan nak tunjuk orang lain, kita nak tunjuk kita lah. Ustaz saya rasa dia pun sama, Ustaz saya rasa dia riak tu. Jangan. Kita katakan, kita dah sebut. Tuan-tuan tidak benar dalam pengajian kesufian kita kalau kita tidak melihat diri kita lebih daripada orang lain. Kalau kita belajar ilmu sufi, kita nampak orang lain lebih pada melihat diri sendiri, maka kita ni gurur, maghrur, terpedaya dengan ilmu. Dia rasa macam kita lebih pada orang lah tu. Bila kita belajar ilmu kesufian, menjadikan kita melihat diri kita lebih kurang berbanding keinginan kita melihat orang lain. Kita nak tengok diri kita. Kita nak baiki kita, nak cari cacat kita. Kita bukan nak cari cacat orang dengan belajar ilmu tasawuf. Itu orang yang terpedaya. Kita bukan nak cari riak orang. Kita nak cari mana riak kita tersembunyi. Kita rasa kita dah ikhlas. Rupa-rupanya riak itu masih tersembunyi, masih ada akar dalam hati kita. Kita nak cungkir buang semua.
Kita mencari mana riak dalam diri kita ni. Dia melekat kat mana? Pada bicara kita ke? Cara berfikir kita ke? Perasaan kita ke? Amalan kita ke? Maka dengan itu kita belajar. Kita belajar nak kenal diri. Kita nak selongkar diri kita sendiri. Sebagaimana Allah ajar kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tak tengok ke? Dan kerana kita mengambil kemuliaan apa yang disebut, Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Untunglah orang sibuk cari keaiban sendiri berbanding keaiban orang lain. Berarti ilmu sufi, tuan-tuan, maqasid, tujuan pertama, cari keaiban sendiri, memandang diri sendiri. Jadi bila saya sebut tentang riak tadi, antara simptom yang perlu kita lihat ialah bila kita lemah bila bersendirian. Tapi kuat bila mana bersama orang lain. Itu simptom. Sama ada dia adalah sebab kelemahan azam, mungkin. Atau kerana masalah keikhlasan. Tapi kalau kita bersendirian, kita boleh mudah menangis. Bersendirian, kita rasa manis beribadat. Bererti ada keikhlasan dalam diri kita. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, bila benar khalwat kamu, Allah hantar balik kamu pada manusia, tapi bukan untuk diri kamu, tetapi untuk Allah Ta'ala. Maksudnya, bukan cari kepentingan hawa nafsu, tabiat kita, kedudukan kita, bukan. Semuanya kerana Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan mencari keredaan Allah yang tertinggi. Tentang bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terkenal dengan segala sifat pemurahnya, maka tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila wafat, para sahabat ni bunyi macam-macam cara untuk menghilangkan kesedihan. Sebahagian mereka keluar daripada Madinah. Sebab Madinah meninggalkan nostalgia, kenangan yang banyak. Mereka tak mampu duduk di situ, melainkan mereka menangis, melainkan lemah segala sendi badan mereka. Macam kalau tuan-tuan tanya seorang suami, seorang isteri, kalau pasangan dia mati, dia nak tak duduk rumah tu? Tak nak lah. Saat saya duduk rumah ni, kenangan banyak, Ustaz. Kadang bunyi dengar Ustaz, arwah buat air kat dapur. Dengar, Ustaz. Bukan takut, Ustaz, dia jadi rindu tu. Kadang rasa macam dia duduk sebelah. Ramai saya cakap dengan orang-orang yang mati pasangan dia. Baik lelaki, baik perempuan. Mereka tak mampu lagi duduk rumah tu. Tak mampu sebab teringat, kenangan banyak. Tapi rumah tu pun dia tak nak bagi sewa orang. Sebab dia ada kenangan. Kursi tu ada kenangan. Meja makan ada kenangan. Akhirnya dia tinggalkan rumah tu. Kenapa? Tak mampu. Kerana setiap benda tu menghasilkan kenangan. Dia pergi kat sini, teringat arwah. Sini, teringat arwah. Tengok bilik air, teringat arwah. Semua. Okay, mereka ni berpindah. Baik, sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebahagian mereka. Kita tak kata semualah, sebahagian. Ada orang lepas mati pasangan, dia rasa sekejap je, lepas tu masuk pasangan baru. Okey lah. Maksudnya dia. Okey, dia cepat create kenangan baru. Para sahabat ada sebahagian tetap nak mendiami Madinah. Sebahagian sahabat tak nak. Antaranya ialah Bilal bin Rabah. Bukan dia tak nak jadi, tidak lagi nak jadi muazzin. Dia kata, aku tak akan lagi menjadi muazzin selain daripada Rasulullah SAW. Maka dia tak nak jadi tukang bang lagi. Dan dia sibuk berperang. Dia terus berribat di bumi Syam. Sebab sahabat tahu tempat yang memang menjadi pusat ribat ialah Syam. Syam tempat yang melahirkan ramai syuhada dari dulu sampai hari kiamat. Sebab itu Dajjal pun ke Syam. Imam Mahdi pun ke Syam. Nabi Isa pun turun di Syam. Syam ni ceritanya banyak. Sehingga Nabi kata, Allahumma barik fi Syamina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam. Sahabat tahu selepas bumi Madinah, di mana mereka nak cari syahid? Di Syam. Maka Bilal bin Rabah pun pergi ke Syam. Waktu Bilal bersiap-siap nak keluar, Abu Bakar pun pergi. Wahai Bilal, nak keluar ke? Nak tinggal Madinah ke? Jangan. Aku nak suruh kamu je tukang azan balik. Aku nak suruh kamu sekian-sekian. Kata Bilal, tak boleh. Aku tak mampu untuk azan. Tak mampu lagi. Sebab lafaz azan bagi Bilal lain daripada lafaz mana-mana tukang bang yang lain. Kerana dengan lafaz azan itu kenangannya luar biasa banyaknya. Menyebut nama Nabi Muhammad sahaja menggetarkan jiwanya, menjadikan kelu lidahnya. Tak mampu dia.
Dan dia ada satu kenangan cukup kuat dengan lafaz azan yang merupakan muazzin pertama dalam Islam. Lalu Abu Bakar kata tak payah keluarlah. Lalu Bilal pun sebut satu perkataan. Ya Abu Bakrin, ya Amirul Mukminin. Kalau dahulu kamu bebaskan aku. Sebab dulu Abu Bakar yang bebaskan Bilal, bayar duit. Waktu dihukum oleh ketua dia, oleh tuan dia, Umayyah bin Khalaf. Kalau sekiranya dahulu kamu bebaskan aku kerana dirimu, ya aku tak akan keluar. Dan aku akan berkhidmat padamu. Tetapi kalau dahulu kamu bebaskan aku kerana Allah, biarkan aku pergi mana aku nak. Lalu kata Abu Bakar kerana Allah. Dan aku tak akan halang kamu. Kerana Allah. Lihat bagaimana hebat mereka. Bila mereka bantu, mereka tak harapkan orang tu beri sesuatu. Kerana Allah sungguh. Tak adalah kamu nak ucap terima kasih, kamu tak apa. Kerana Allah terpulang pada kamu. Begitu bila Allah Ta'ala berikan seorang itu keikhlasan, dia kembali bersama manusia bukan untuk diri dia, tetapi untuk Allah. Mencari redha Allah SWT, maka dia akan memenuhi seluruh perintah Allah. Orang nak kutuk, orang nak kata, itu hal lain. Kemudian Syekh pun sebut, lepas cerita tentang bagaimana sepatutnya orang alim dengan ilmunya. Kemudian beliau berkata, dengarlah dan beramal. Ini ada satu nasihat lagi. Satu lagi benda yang kamu kena perhatikan. Wahai orang yang bodoh dengan Allah dan yang bodoh dengan wali Allah. Maksudnya, orang yang tak tahu adab dengan Allah dan orang yang tak tahu adab dengan wali-wali Allah. Dengar sini, wahai si bodoh. Biar agak kasar. Tetapi akibat daripada tidak beradab dengan Allah dan para wali Allah lagi jahat, lagi teruk. Tentu kadang-kadang kita menggunakan perkataan kasar kerana kita tahu akibatnya lagi teruk. Kita marah anak kita. Keluarlah perkataan kasar sikit sebab benda ni teruk lepas tu kalau dibuat juga. Lagi buruk akibat benda tu, lagi tegas perkataan kita. Lagi tinggi intonasinya. Lagi garang kita. Tengok anak kita main tepi jalan, lori lalu. Jangan main tepi jalan. Dia main lagi, lori pula lalu. Bas pula lalu. Kita mula menjerit dia. Weh budak ni. Kita sebut perkataan kasar. Kenapa kita tahu? Akibat bahaya. Mati kena langgar. Demikian bila para ulama tahu, kamu ni kalau tak beradab dengan Allah, akibatnya bahaya. Kamu cakap ikut dan kamu dengan Tuhan. Mainkan syariat Allah. Bahaya akibatnya. Dan demikian juga kamu suka mempelekehkan wali-wali Allah. Suka kutuk pada alim ulama. Suka mempersendakan mereka. Kamu hina serban mereka. Kamu hina jubah mereka. Kamu hina watak, tawadak mereka. Kamu hina setiap baris-baris perkataan mereka. Kamu lupa mereka bercakap dengan kata-kata Allah. Dengan kata-kata Rasulullah. Dengan firman Allah. Kamu kutuk kepahaman mereka. Kamu lupa bahawa kepahaman mereka datang daripada kepahaman perintah Allah. Kepahaman perintah Nabi SAW. Lalu kamu bertolak mentah-mentah. Ialah bila ulama-ulama berfatwa haram, halal. Ia daripada kepahaman perintah Allah. Kita berpelajari, kenapa pula haram? Kenapa pula tak boleh? Kenapa pula? Lalu kita tak beradab dengan mereka. Kata Syekh Abdul Qadir, bodoh, dengar sini. Yang jahil dengan adab dengan Allah, yang jahil dengan adab dengan para walinya. Ingat, mutlak benar itu datang dari Allah. Selain daripada Allah, batil. Yang datang dari Allah itulah sebenar-benar nilainya. Yang datang selain daripada Allah, maka itu adalah perkara-perkara yang batil. Tetapi bila kita sebut, ingat Allah, kita untung. Tak, meniaga lagi untung. Tak. Ingat Allah lebih untung. Patuh syariat Allah, kamu akan bahagia. Tak, bahagia kan kita ikut hawa nafsu. Tak. Sejarah dah tunjuk. Kita pun baca surat khabar. Mana-mana orang yang cuba memajukan hawa nafsunya, dia tak pernah bahagia pun. Yang main perempuan, yang main arak, yang judi, yang bebas. Adakah dia bahagia? Tak. Tahu-tahu bercerai sana, bercerai sini. Lagi apa lagi? Bermusuh sana, bermusuh sini. Nampak hidup lifestyle dia tu macam mewah, macam bagus, macam gembira. Tak ada gembiranya. Sebab gembira sebenarnya bukan benda yang ditunjuk-tunjuk, melainkan dia kekal dalam hati. Orang bila digembira nampak tenang dia, bukan nampak melompat-lompatnya. Orang yang melompat-lompat sebenarnya tak gembira. Dia perlu aksi lompat-lompat.
Kerana orang gembira tenang. Dia berjalan dengan penuh kemuliaan. Cara berjalan pun tenang. Sebab gembira berada di hati dia. Lagi kuat gembira itu berada di hati, maka tidak mampu untuk melakukan apa pun pergerakan. Orang baru dapat berita sikit gembira, itu cepat melompat. Jadi kali pertama buat agur, dia lompatnya sampai tinggi dengan tiang agur. Punya seronok. Lepas tu kecewanya jatuh. Tapi orang gembira sebenar tuan-tuan sekalian. Dia tak berlaku satu gerakan yang zahir macam orang lain. Macam penjari go. Go dia pun pusing padang. Tahu-tahu kan dah sebab go pula dia. Dia jenis tenang. Sebab itu Nabi SAW manusia paling gembira. Allah letak kebahagiaan hati. Nabi lompat-lompat ke. Even Nabi ketawa pun tak bunyi suara. Rasulullah manusia paling bahagia. Sebab kalau kita katakan orang yang cuba zahirkan kegembiraan, mereka bukan cuba zahirkan kegembiraan, mereka cuba menutup kedukecitaan. Yang ketawanya kuat, yang pergerakannya nampak ekstrim dalam mentadbirkan kegembiraan, sebenarnya mereka cuba menyembunyikan kesedihan mereka yang banyak. Sebab mereka cuma gembira sikit. Bila mereka gembira sikit, lompatnya banyak. Macam gini lah tuan-tuan, orang kaya betul dengan orang baru sikit kaya. Orang baru sikit kaya ni ditunjuknya lebih. Tunjuk duit dia. Orang betul-betul kaya, dia tak tunjuk apa pun. Dia diam je. Yang betul-betul kaya, kita nak jumpa dia pun tak boleh. Tapi yang acah-acah kaya ni lain macam dia. Dia tunjuk rumah dia, dia tunjuk kereta dia. Semua je kereta dia tunjuk. Dia tahu beritahu nilainya, dia letak berkepuk duit. Sebab duit dia tak banyak, sebab tu dia boleh tunjuk korang. Orang duit banyak, tak boleh tunjuk korang. Orang duit tak banyak, dia boleh tunjuk orang tinggi ni duit dia. Banyak ke tak? Sebab duit dia tak banyak, sebab tu dia tunjuk supaya orang nampak banyak. Tak banyak. Yang betul banyak duit, dia tak tunjuk. Diam dia. Tahu-tahu dia nombor satu atas dunia ni. Kaya sekali. Ada tuan-tuan tengok orang paling kaya di dunia macam Bill Gates ke, tunjuk duit dia. Tak. Dia tak tunjuk apa pun. Dan dia tak nak pun promosi dia kaya. Dia orang lain tolong korek kaya dia kat mana. Orang lain tolong korek mana harta yang duduk. Yang ni tak boleh korek, dia korek sendiri tunjuk. Ni saya kat sini, kat sini, kat sini. Sebab dia baru gembira nak kaya. Sama juga bila kita sebut orang yang benar-benar bahagia. Dia tak boleh nak melompat pun. Sebab bahagia itu memang duduk dalam dia. Dia tenang. Cakap dia tenang. Semua keadaan tenang. Jadi tak tunjuk apa-apa bentuk yang boleh mudah dibaca oleh orang jahil. Tapi diketahui oleh orang yang dekat dengan Allah. Ini orang ni hebat ni. Dia tenang. Sebab tu orang boleh mengadu masalah ke dia. Dan dia tak pernah mengadu masalah ke orang. Kenapa dia tak perlu mengadu masalah ke orang? Sebab dia ada Allah dalam diri dia. Tak apa dia mengadu pada orang. Keyakinannya pada Allah jauh lebih kuat dan tinggi berbanding keyakinannya pada manusia. Kita ni tuan-tuan lemah lagi, sebab tu kena ada orang nak ngadu ni. Jumpa kaunselor. Tak cukup mengadu orang, kucing pun kita mengadu. Kucing kita mengadu dengan pintu. Ikut sukalah asal boleh bercakap. Ikut Facebook pun kita boleh mengadu. Kok mana? Semua benda kita boleh buat. Melainkan dengan Allah kita ada masalah. Kita tak rasa kelazatan pengaduan. Kemudian kata Syekh, jangan berani mengganggu. Hei munafik. Yang tidak tahu adab dengan Allah dan adab dengan para wali Allah, mereka ini munafik. Munafik yang tak tahu adab. Yang cuma mendakwa dia Islam dan sebagainya. Lalu kata Syekh, ingat, engkau ni cuma seorang hamba. Makanan kita semua nikmat ini datang dari Allah. Jangan duk bangga sangat, semua ini datangnya daripada Allah SWT. Kalau benar hati kita, ialah orang sentiasa berhijrah kepada Allah Ta'ala. Memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT. Dan bila benar hubungan dengan Allah Ta'ala, seluruh makhluk akan beri salam pada dia. Apa maksud seluruh makhluk akan beri salam padanya? Yang ni semua makhluk itu menjadi aman bagi dia. Tak ada ketakutan. Ni tak takut, tu tak takut. Ni kita tuan-tuan, ada 1000 benda kita takut. Takut orang ni ambil duit kita, orang ni tipu kita, takut ni gigit kita, macam-macam. Ada 1000 ketakutan kita. Tak ada benda pun kita aman. Walaupun kita dah punya semua benda yang kita nak, tapi kita tak ada keamanan. Tapi orang yang ada Allah, dia ada keamanan. Sehingga dia rasa semua benda ini beri salam pada dia, yang ini memberi jaminan keselamatan pada dia. Maka inilah dia orang-orang yang benar-benar hatinya dengan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.